Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita jumpa lagi. Di live dan sembang tentang fizik, kan? Hari ini merupakan hari yang terakhir insya-Allah untuk minggu ini sebelum menjelangnya Ramadan. Nanti bila dah menjelang Ramadan, cikgu hanya akan keluarkan video sajalah dekat YouTube channel. Boleh rujuk kat situ lah. Sebab apa? Sebab nanti awak pun penat nak dengar, kan? Penat nak dengar. Okey. So hari ini kita akan bincang tentang, dah ada ke? Hari ini kita akan bincang tentang topik yang kalau student ni, kalau bab cahaya dia punyalah masalah. Dia rasa dia bermasalah. Jadi kita nak tengok sekarang ni apa sebenarnya masalah tentang bab cahaya ni. Kan? Jangan kita kata, oh bermasalah lah bab cahaya ni. Oh, so kita kena buat apa? Gelabah. Tapi kita tak tahu apa yang dia tanya sebenarnya dalam bab cahaya. Terutamanya bab kata, terutamanya kata. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, cikgu nak bagi tahu satu perkara, iaitu dalam fizik, dalam subjek lain berbeza setiap subjek. Dalam fizik, cikgu tak yakin dengan satu clause yang namanya shortcut. Tak ada dalam fizik. Tak ada satu sistem ataupun satu rumus ataupun satu template yang kita boleh pakai untuk semua bab ataupun untuk satu-satu bab pun tak ada. Bukan kata contoh matematik tambahan ada. Corak soalan yang macam ini step untuk jawab dia. Corak macam ni, guna template ini boleh pakai untuk semua soalan yang macam itu. Untuk fizik tak ada. Tak ada jalan pintas. Mahu tidak mahu, suka tidak suka, mesti kita kata faham konsep dia. Boleh. Sebab dia akan tanya nanti bukan sahaja konsep, aplikasi pada konsep. Itu fizik. Dia akan tanya nanti aplikasi pada konsep. Kalau kita tak faham the konsep, kita tak boleh nak aplikasi konsep tersebut lah. Boleh? Okey. Sementara tu lagi. Sambil-sambil tunggu kejap, cikgu bagi lagi 2 minit. Contoh cikgu bagi. Subjek lain, kan? Contoh subjek lain. Bukan kita nak kata subjek lain. Dia ada susah, dia berbeza-beza. Kan? Berbeza-beza. Kalau kita boleh analogikan subjek lain ni, subjek katalah dalam 3 science stream ni, katalah bio, kan? Bio ni ataupun satu subjek ni, tak payah sebutlah bio. Dah tak dengar tadi kan? Tak dengar. Kalaulah bio ni dia dalam kelas, katalah contoh dalam kelas dia analoginya macam ni ya. Dalam kelas dia akan ajar cara buat kek carrot. Buat kek carrot. Boleh? Okey, dalam kelas bio ni ajar cara buat kek carrot lah. Bila periksa, apa yang dia tanya? Dia tanya cara buat kek carrot. So kita boleh jawab. Itu satu subjek. Ada satu subjek lain dalam science stream ni, kan, dalam science stream ni, satu subjek lain, dia ni nak buat kek carrot, dia ajar dalam kelas cara buat kek carrot. Boleh? Dalam periksa, dia masih lagi tanya macam mana buat kek carrot. Cuma dia akan hilangkan sebahagian daripada bahan dia, ataupun dia hilangkan sebahagian daripada step dia. So, kalau kita tahu macam mana step nak buat kek carrot, kita masih lagi boleh buat kek carrot. Boleh? Okey. Kalau fizik ni, ini subjek ni boleh sebut lah. Kan, tadi tak dengar subjek cikgu sebut apa kan? Fizik ni pula, dalam kelas, dia ajar macam mana buat kek carrot. Sama. Dia ajar macam mana buat kek carrot. Tapi dalam periksa, dia tanya apa? Dia tanya macam mana buat kek pisang. Kan? Itu beza dia. So, kalau orang yang tak faham, kalau yang dia faham konsep dia ialah buat kek carrot. Buat kek tu kita nak tahu. So, bila dalam periksa tanya kek pisang, just tukar carrot tu dengan pisang. Yang benda lainnya sama. Itu kita kata sebagai konsep. Kita nak faham the konsep.
Bila kau faham konsep, dia tanyalah macam mana buat kek pisang ke, macam mana buat kek apple ke, macam mana buat kek buat kek rambutan ke contohnya. Kita dapat jawab lah sebab konsep buat kek tu kita dah tahu. Boleh, itu analogi. Kalau boleh faham, cuba adapt sikit. So, tak ada satu cikgu kata jalan pintas ataupun template mudah untuk kita isi dah terus dapat jawapan, tak boleh. Kita kena faham konsep tu. Okey, so hari ni kita nak tengok, dah ada 3 orang. 3 orang dah cukup baik, kan? InsyaAllah. Okey, kita nak tengok hari ni ialah tentang kanta. Dia kata, kanta ni susah lah. Kanta ni susah. Dia cakap dengan kawan dia, kanta ni susah. So, apa kita kena buat? Kita kena gelabar. Gelabar lah, susah kanta. Apa tu kanta? Tak tahu. Gelabar lah. Apa yang dia tanya? Tak tahu. Gelabar juga. Padahal kita tak tahu pun lagi apa isi yang dia tanya. Sibuklah gelabah lah, kan? So kita nak tengok hari ni apa yang dia tanya tentang kanta. Kan? Apa yang dia tanya tentang kanta? Apa kanta sebenarnya? Kalau dah faham yang tu, dia tanyalah apa pun tentang kanta, kita boleh jawab mudah je lah. Kena faham dulu konsep tu. Boleh Okey, kita pergi dulu. Pertama, dia tanya apa tentang kanta ni? Dia tanya apa tentang kanta ni? Dia tanya, kan, yang penting ni, dia tanya ialah ciri, dengan betul ya. Dia akan tanya tentang ciri image yang terbentuk oleh kanta. Boleh? Ciri image dia tanya. Dia tanya ciri image lah cikgu. Dia tanya ciri image. So macam mana? Gelabah? Tak payah gelabah juga. Dia tanya ciri image. Okey, boleh? Dia tanya ciri image. So kita kena tahu dulu apa ciri image. Ada 30 ke ciri image? Tak, ada 3 je ciri image. 3 je. Dia nak gelabah sangat tu. 3 je ciri image. Apa 3 ciri image? Yang dia nak tanya ni, dia pusing-pusing. 3 ciri image tu lah. Okey, apa? Tengok, jangan tulis dulu ni. Pertama, ciri image ya. Ciri image. Okey, ciri image ni image yang terbentuk di hadapan kanta ataupun pada kanta. Bila ada objek depan dia, kan, ada kanta, ada objek depan dia. Kita nak tahu macam mana ciri image ni terbentuk pada kanta. Itu je. Kalau tak ada objek, tak ada image lah. Kan? Kita nak tahu ciri image, kan? Okey, mudah. Apa 3 ciri image dulu? Yang ni kita nak tahu ni. Kita nak panjang kita belajar lepas ni. Kita nak tahu 3 ciri image. Kalaulah kaedah cikgu ajar hari ni tak tahu, kan? Ataupun tak pernah dengar, tapi kita tahu ciri image, cukup alhamdulillah. 50% daripada keseluruhan soalan tentang kanta kita dah dapat tengok. Boleh 50%. Okey, macam mana ciri image dulu? Kita nak tahu ciri image dulu. Boleh Semua boleh tu. Okey, pertama, ciri image. Image ni sama ada dia nyata atau sengsang. Itu sama ada. Sengsang. Sama ada dia nyata atau sengsang. Dia kata ada berapa ciri ini? Ada 3. So pilih satu, sama ada nyata atau sengsang. Kita akan tengok nanti apa nyata, apa sengsang. Tapi sama ada nyata atau sengsang. Apa ni sama ada nyata atau sengsang ni? Image lah. Image bila? Bila ada objek depan satu kanta. Nak tahu image dia ni, nyata ke sengsang? Boleh? Okey, 1. Jangan gelabah dulu. Okey, 2. Apa ciri image yang kita nak tahu? Sama ada dia sengsang. Nyata atau sengsang. Apa sebut tadi? Bukan nyata atau sengsang. Nyata atau maya. Boleh, nyata atau maya. Sorry kat depan cikgu ni ialah komen-komen awak. Kalau cikgu salah boleh tulis komen. Kita bincang ni kan. Kita bincang, borak, sembang. Bagi tahu jangan gelabah dulu. Okey, sama ada nyata atau maya. Yang kedua, sama ada dia sengsang atau dia tegak. Itu yang kedua. Sama ada dia sengsang atau tegak. Yang ketiga, sama ada dia dikecilkan, sama saiz,
ataupun dia dibesarkan. Boleh? 3 tu kita nak tahu. Sama ada satu cikgu ulang sekali lagi. Sama ada image tu nyata atau maya. Satu. Yang kedua, sama ada dia songsang atau tegak. Boleh? 2. 3. Sama ada dia ni dikecilkan, dibesarkan atau dia memang sama saiz. Dengan apa semua ni? Dengan objek. Objek yang kat mana? Bila objek letak depan satu kanta. Boleh. Alhamdulillah cikgu minat kita tengok cikgu mengajar terbaik. Alhamdulillah, terima kasih. Bukan mengajar pun ni, kan? Kita bukan mengajar pun. Kita kongsi pengetahuan, betul? Ini Baharudin Cik Din ni cikgu rasa dia di Brunei. Tengok orang Brunei pun nak tengok live ni kan. Kalau boleh Baharudin Cik Din tulis sikit dia dari mana-mana. Kalau Brunei pun tengok, kalau orang Malaysia tak tengok, rugilah. Betul? Okey. So, cikgu cakap macam lagi. Kita nak tahu tentang kanta ni, yang kita duk gelabah sangat tentang kanta. Kita nak tahu 3 ciri image. Bila 3 ciri image ni? Kan? Bila dia nya? Bila satu objek berada di hadapan satu kanta. Kalau tak ada objek, tak ada image lah. Image ni ialah bayangan lah kita kata bagi objek yang berada depan kanta. Boleh? Isu dia ada objek depan kanta. Okay, so 3 ciri ni kita nak tahu. Hari ni kita nak tahu 3 ciri. Objek tu ataupun image tu macam mana? Nyata ke dia? Maya ke dia? Songsang ke dia? Tegak ke dia? Ataupun dikecilkan sama saiz atau dibesarkan. Itu ciri image yang kita nak tahu. Boleh? Okey, dah tahu. Oh, itu yang kita nak tahu. Memang itu yang kita nak tahu. Okey, yang kedua. Bila ada ciri image ni? Bila ada objek depan kanta. So, kita kena tahulah sikit apa tu kanta. Betul? Hari ni kita buat satu jenis kanta, namanya kanta cembung. Rupa dia macam ni lah, kanta cembung. Boleh? Rupa dia macam ni. Tak payah garis dulu. Rupa dia macam ni. Apa sifat kanta ni? Dia dalam topik pembiasan ya. Cahaya ni dalam topik pembiasan. Apa jadi pada kanta ni? Nyata sekali dari Brunei cikgu. Nanti abang nak suruh anak buah ikut sekali. Alhamdulillah. Dari Brunei. Dia dah cakap dia dari Brunei. Muka pun macam orang Brunei. Kan? Okey. Apa jadi pada kanta ni bila cahaya lalu? Okey, tengok dulu Bila cahaya lalu, sifat kanta. Kanta ni bila cahaya lalu, dia pun biaskan cahaya. Biaskan itu pesongkan dia lah, bengkokkan cahaya. Biaskan. Boleh? Cahaya lalu sini, dia biaskan. Cahaya lalu sini, dia biaskan. Cahaya lalu sini, dia biaskan. Boleh? Satu lagi Cahaya lalu sini, dia biaskan. Boleh? Dia bengkokkan cahaya. Itu sifat kanta. So, kalau dia biaskan, kita kata apa sifat dia? Menumpukan cahaya. Converging light. Menumpukan cahaya. Cahaya ditumpu. Pada satu titik. Tengok satu titik. Cahaya banyak, dia pun buat satu titik. Titik ini namanya titik fokus. Namanya titik fokus. F huruf besar. Mudah je pun. Titik fokus. Jarak di antara kanta dengan titik fokus, F huruf kecil. Namanya jarak fokus. Ada kanta, jarak fokusnya panjang. Jauh, dia fokus pada jauh tempat. Sak sini, jauh. Jauh kan? Ada kanta yang dia fokusnya tengah-tengah sini. Ada kanta yang fokusnya kat sini. So, jarak fokusnya berbeza. Titik fokus mesti ada satu titik fokus. Itu kanta cembung. Boleh? Itu kanta cembung. Ada soalan? 2 dah isu kita dapat. Satu, apa yang dia tanya, ciri image nanti, ciri image. Yang kedua, kanta tu macam mana? Macam ni lah, memfokuskan cahaya. Boleh? 2. Okey. So, kita pun nak buat isu dia sekarang. Kita pun nak buat. Macam mana kita nak tahu ciri image? Macam mana kita nak tahu ciri image? Boleh? Macam mana kita nak tahu ciri image? Ciri image ni bila cikgu kata? Bila ada objek depan satu kanta. Kan? Objek duduk macam mana depan kanta? Kita kena tengok situ dulu.
Kan objek tu macam mana? Adakah banyak objek depan kanta? Berapa jarak objek dengan kanta? Boleh, kita pun tengok dulu kat kanta. Tengok kat sini dulu. Boleh? Yang ketiga ni. Boleh ke? Cikgu susah lah cakap dengan kamera ni. Bukan kamera, dengan kamera lah. Kan? Sebab Hashim. Hai Hashim. Hisham. Hashim pula. Bila tak baca. Susah sebab tak ada reaksi tau. Itu sebab cikgu buat live ni. Kalau cikgu cakap dengan kamera saja, lagi teruk. Susah. Biasa cakap dengan orang kan? Biasa cakap dengan orang. Ini cakap dengan kamera. Bukan kamera handset lah. Jadi China lah. So susah sikit lah. Tak ada respon kan? Kalau tu kalau boleh tulis kat komen baru cikgu ada respon, baru cikgu lain sikit lah kan. Cikgu boleh respon okey sikit. Sebab nama lagi kita nak sembang kan, sembang santai. Okey, kat mana objek dia pula? Okey, tengok gambar kanta ni. Saya buat gambar kanta. Kanta ni apa ni kita panggil, untuk lukisan dia mudah je lah. Dia ada paksi utama dia dulu. Lepas tu dia ada kanta lah satu kat sini. Kanta satu kat situ. Boleh. Lukisan nanti kena berskala tu tak apa dulu. Cikgu nak cerita yang awal dulu. Okey, dia kat sini mana-mana depan sini mesti ada satu titik fokus. Tadi cikgu tuliskan titik fokus. Apa titik fokus? Phone cikgu guna kanta juga ke? Oh, alhamdulillah. Ni faham ni. Kalau dia tanya phone cikgu guna kanta juga ke? Ni faham. Level-level faham ni. Jangan orang boleh tanya macam tu. Boleh? Okey, guna kanta lah. Guna kanta. Mata kita pun ada kanta. Okey, F tu apa? F tu ialah titik fokus. Titik fokus. Apa titik fokus? Titik tadilah tempat cahaya ditumpukan. Bila lalu kanta, cahaya ditumpukan. Titik tu. Nama titik tu. Kat sini, satu panjang yang sama lagi kita panggil 2F lah. Untuk rujukan kita 2F. Okey, objek yang kita cerita objek dulu. Sebab dia kata kalau tak ada objek, tak adalah image tu. Betul? Oh, kenapa? Mrs. Anna Rosmali gelap. Boleh? Okey, kenapa kita kena bincang pasal objek? Sebab tak ada objek, tak ada image. Kita nak tahu image, baik? Kan, kita nak tahu image, mesti ada objek dulu. Okey, so objek depan kata. Kat mana objek ada? Cikgu, nanti ada objek depan kata. Iyalah, ada objek. Kat mana? Tak tahulah kat mana, tapi saya gelabah ni. Topik kita gelabah ke kanta ni. Okey, so objek dia mungkin ada kat sini. Tengok tangan cikgu ni. Mungkin ada kat sini. Mungkin. Kan, mungkin. Kemungkinan dia ada kat sini. Kemungkinan ada kat sini. Masuk kamera ni. Kemungkinan ada kat sana. Banyak kemungkinan tau. Faham cikgu? Titik fokus kanta cikgu berubah-ubah lah. Kanta cikgu. Betul. Titik fokus kanta mata ni titik fokus berubah-ubah. Oh, titik fokus kanta handset ni ke? Dia autofocus ke ni? Kalau autofocus yang awak nampak dia zoom tu, dia berubah-ubah. Dia tengok image yang paling sharp dia. Image yang paling sharp ni nanti. Bagus. Bijak. Dah lah bijak. Kacak lah tu. Ada kacak pun sama. Kan? Okey, tengok. So, kat mana objek dia? So, kita pun bila kita tengok diagram dia macam ni, sebenarnya dia ada 5 tempat je kemungkinan objek ni ada. 5 tempat je pun. Kan, ada 5 tempat je kemungkinan objek ni ada. So, cara yang pertama untuk kita tahu ciri image ni, dengan kita dah tahu siap-siap dia duduk kat mana. Sebab ada 5 tempat je. Kalau hafal pun tak berat lah otak. 5 tempat je. Boleh? So, kalau hafal dia kata tak berat otak. Bila tahu tempat dia, ataupun bila tahu image dia, dapat soalan, kita boleh jawab ciri-ciri dia. Boleh? Tak payah guna kaedah susah-susah. Okey, macam mana buat? Okey, tengok. Pertama, mungkin objek itu, kalau tengok dari sini ya, mungkin objek itu berada di belakang daripada 2F. Okey?
Cikgu tulis objek ni objek nombor 1. Apa objek ni? Anak panah ni objek. Boleh jadi anak panah. Pokok boleh jadi pokok. Dia lukis gambar pokok. Image nanti kena pokok lah. Kalau pokok, image kena pokok lah. Kalau sini menara, image kena menara. Tak pernah cikgu lukis pokok belah sana nanti. So cikgu lukis anak panah. Anak panah. Boleh, ni objek dia. Image nanti kena anak panah. Image nanti kena anak panah. Boleh? Okey. Kalau siapa yang terlepas live ni, rugi lah. Rugi. Siapa yang ada stay. Siapa yang ada stay. Ada masalah boleh tulis. Tanya sampai faham hari ni. Kan? Kita nak buat betul-betul kan. Boleh. Ni live terakhir sebelum Ramadan kan. Okey, sebelum tu untuk umat Islam, saya ucapkan selamat menyambut Ramadan. Esok Khamis kan. Esok malam insya-Allah tarawih. Jumaat kita puasa insya-Allah 1 Ramadan. Dan doa banyak-banyak. Moga Allah sampaikan kita pada Ramadan. 2 hari pun belum tentu. Mati malam ni tak sempat Ramadan. Kan, okey. 1, dia mungkin berada dekat belakang 2F ni. Okey, kalau sini kan ni sama juga kategori 1 juga. Belakang sama kategori 1. Lebih daripada 2F kategori 1. Ataupun objek yang pertama. Objek juga mungkin berada dekat pada 2F. Ni objek yang kedua. Objek juga berada mungkin antara 2F dengan F. Objek juga mungkin berada pada F. Objek juga mungkin berada sebelum F. 5 tempat tu je mungkin objek berada. Kalau sini, contoh sini. Tengok ni tak. Dia masih lagi objek nombor 3. Kalau depan sangat ni, dia masih lagi objek nombor 5. Kalau dia duduk sini, memang objek nombor 2. Easy. Easy tu mudah. Easy tu mudah. Contoh dia kata, dia bagi soalan dulu. Satu objek berada 20 cm di hadapan suatu kanta cembung yang panjang fokusnya 10 cm. Objek nombor berapa? Jawab dulu situ. Tengok saja tak jadi. Jawab. Tulis dekat komen. Cikgu nak tengok komen dulu. Cikgu nak tengok komen. Cikgu ulang. Satu objek berada 20 cm di hadapan suatu kanta cembung yang panjang fokusnya 10 cm. Okey, objek nombor berapa? Baru dia cek dia. Tulis. Ke dah keluar? Tulis. Objek nombor apa? 1, 2, 3, 4, 5. Objek nombor apa? Cikgu buat satu level semua objek. Cantik pula lukisan cikgu hari ni. Kan? Okey, 2. Amazing 2 kata 2. Amazing kata 2. Amazing 2003. 2. Seorang lagi. Kita nak tunggu 5 orang respon pun ada 5 orang view. So seorang lagi. Hai, yang selamat yang baru join kita bincang sekarang sembang-sembang tentang fizik dalam bab kanta. Boleh dalam bab kanta. Kita nak tahu sekarang image bagi satu objek yang berada di hadapan satu kanta. Boleh. Seorang per 5. Dah 20% dah menjawab. Dah 20%. Ya Allah. Kejap 20%. Tengok. Dia untungnya kalau view rendah sebab persen dia tinggi lah. Persen dia tinggi. Tak. Okey. So, betul lah nombor 2. Sebab panjang fokus dia kata panjang fokus 10 cm. Dia berada 20 cm. Ini lagi 10. 20 cm nombor 2. Boleh. Saya tukang tengok je cikgu. Okey. Tukang tengok pun tak apa. Beres cikgu. Semula pula ada urusan kerja nak diselesaikan. Terbaik atas ilmu yang diterangkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Boleh. Ada urusan kerja. Boleh teruskan urusan kerja. Jangan lupa. Kalau terlepas live ni dekat cikgu dah upload nanti dekat Focus Physics Channel YouTube. Nanti boleh ulang-ulang tengok. Kan? Boleh ulang-ulang tengok. Tengok saja pun boleh. Tak komen pun boleh. Tengok pun boleh. Kan? Okey. So sini 10. Sini 10. So sini dah dia 20. Kalau satu objek berada 15 cm. Sinilah objek nombor 3. Objek berada 5 cm. Sinilah. Kalau objek berada 3 cm. Sini juga.
Kalau objek berada 7 cm, sini juga. Objek berada 12 cm, nombor 3 juga. Objek berada 10 cm, nombor 4. Nampak? Dia ada 5 kemungkinan dia objek. Okey, baru dia cek din. Okey, terima kasih join kita hari ni. Okey. Ada 5 kemungkinan dia kata. 5 kemungkinan sahaja objek. Okey, cikgu nak tengok. Kat mana image yang akan terbentuk? Tengok Kalau objek nombor 1, yang ni kita boleh guna gambar je dulu. Boleh, bukan ni kaedah yang pertama, kaedah yang pertama. Kaedah A je sebut, kaedah A. Kalau objek duduk nombor 1 ni, image dia nanti, cikgu guna dawat lain. Dawat merah nampak tak dawat merah? Dawat biru lah, dawat biru Nanti awak lukis dalam buku awak. Ini benda ni, lukis pertama cara dia kejap ni. Nombor 1, objek dia, image dia mesti duduk sini. Cikgu nak beza dia tu, cikgu buat macam tu lah. Dawat beza. Nombor 1, nombor 1. Boleh? Okey, yang nombor 2 sini, image dia duduk sini juga nombor 2. Yang nombor 3 ni nanti, image dia duduk sini. Nombor 3. Boleh. Yang nombor 4, image dia berada dekat infinity. Infinity. Yang nombor 5, image dia duduk sini. Dia buat gali putus-putus, nombor 5. Okey. Settle. Ni gambar. So macam mana nak ingat dulu gambar ni? Gambar ni mudah je. Gambar ni kan? Gambar ni boleh screenshot nanti. Gambar ni mula-mula lukis sendiri dekat kertas awak, kan? Lepas tu tengok gambar lah. Tengok gambar, salin balik. 1. Yang kedua, tengok gambar lagi, salin balik. 2. Yang ketiga, tutup gambar, salin balik. 3. Yang keempat, tutup gambar, salin balik. 4 dah ingat. Yang kelima, lepas tu tak tengok apa pun dah ingat dia gambar. Mudah je pun gambar. Itu gambar. Okey, kita tengok. Kita pun nak tengok. Nak ingat, nak ciri image. Bukan nak gambar. Nak ciri image. Kan, nak ciri image. Okey, macam mana ciri image? Tengok nombor 1. Nombor 1. Okey, kita pun nak tengok. Nyata atau maya? Nyata atau maya? Nyata ni, kalau dalam bahasanya, apa maksud nyata? Nyata ni ialah form on the screen. Terbentuk pada screen. Image tu letak screen, ada terbentuk pada screen. Tu kita kata nyata. Okey, jadi tak nak yang tu. Itu untuk formality. Boleh hafal. Nyata ni terbentuk pada screen. Kalau ditanya apa tu nyata, terbentuk pada screen. Ditanya lebih? Lebih pula kan. Ditanya lebih lah. Jangan tanya lebih lah. Okey. Macam mana nak tahu nyata maya untuk ni? Okey, tengok cahaya pergi mana. Tengok Ini nota. Dia buat star sini nota. Cahaya pergi mana? Kalau kanta, macam ni kanta. Kanta ni cahaya pergi. Cahaya pergi sini. Boleh, cahaya tembus sini. Tempat cahaya pergi tu kita kata nyata. Sebab apa? Sebab memang cahaya pergi situ. Kalau tiba-tiba duduk belah sini, kita kata dia maya. Tengok. Boleh. Cahaya pergi sana. Memang sana lah ada image nanti. Dah jumpa image kat sana. Nyata. Dah nyata. Nombor 1 ni nyata. Betul? Nombor 2 nyata. Nombor 3 nyata. Saya tulis ni nyata. 1 nyata. Dia berbeza dengan cermin tau. Cermin. Boleh berbeza sikit dengan cermin. Apa cermin? Cermin ni yang pagi-pagi kita tengok gambar. Kita apa? Dalam toilet tu tengok gambar kita tu kan? Itu cermin kan? Mirror. Bahasa Inggeris mirror. Sebab ada orang panggil kaca tu sebagai cermin. Kaca tu, gelas tu bukan cermin. Boleh, mirror ni. Cermin yang saya maksudkan ni ialah mirror. Mirror kalau kita lukis ni. Mirror ni, cahaya pergi, dia balik sini. Dia pantulan cahaya mirror. Bila cahaya pergi balik sini, belah sini lah nyata. Sebab apa? Sebab memang cahaya pergi belah sini. Belah yang tak ada cahaya sana, maya. Itu mirror. Boleh. Tapi jangan hafal. Cikgu tak suka yang hafal. Oh, kalau
Kalau kanta belah kanan nyata, belah kiri maya, tak boleh. Sebab kena dia buat objek dia belah sana pula. Datang belah sini pula contoh objek sini duduk belah sini. Kan? Imej awak belah sini, imej awak belah kiri, awak cakap maya, menangislah. Kan kita tengok mana cahaya pergi. Objek duduk sini, cahaya pergi sana. Sini nyata. Tempat cahaya pergi dia nyata. Boleh? Ada saja. Tempat cahaya pergi dia nyata. Boleh faham Okey. Tempat cahaya tak pergi dia maya. So sini nyata. Nombor satu ni nyata. Itu ciri dia. Boleh? Okey. Yang kedua. Songsang atau tegak. Songsang ni maksudnya terbalik. Terbalik. Dengan apa? Terbalik. Jangan kata terbalik saja. Terbalik berbanding yang asal dia. Kan? Berbanding objek dia. Tengok objek. Objek ni anak panah menghadap atas. Anak panah ni menghadap bawah. Kan itu yang songsang. So nombor 2 pun songsang. Nombor 3 pun songsang. Boleh? Sekejap cikgu cas. Okey, songsang. Mudah ya Allah. Kan? Mudah. Fizik dia pun. 3. Dikecilkan sama saiz atau dibesarkan. Cikgu lukis kat sini. Obviously nampak dia kecil atau sama saiz atau besar. So nombor 1 ni kita memang sengaja lukis dia kecil. Dia tak adalah exactly kecil macam ni. Cuma kita tak nak ukuran dia dulu. Kita nak ciri imej dia dulu. So nombor 1 dia dikecilkan. Kau tengok ataupun dalam nota awak tu memang lukis memang kecil. Memang biar awak nampak kecil. Visual awak ingat dia memang kecil. So settle nyata songsang dikecilkan untuk objek nombor 1. Mana-mana objek kalau berada lebih daripada 2F, dia akan jadi macam ni. Nyata, songsang, dikecil. Nyata, songsang, dikecil. Balik. Okey. Kalau nombor 2 sama. Nyata, songsang, sama saiz. Tengok, sama saiz. Nombor 3, nyata, songsang, dibesar. Settle 3 imej. So, kalau soalan dia, nyatakan ciri imej bagi satu objek yang berada 20 cm di hadapan satu kanta cembung yang panjang fokusnya 10. Boleh? Saya ulang. Nyatakan ciri imej bagi satu objek yang berada 20 cm di hadapan satu kanta yang panjang fokusnya 10. So pertama kita nak kena tahu dulu objek tu duduk kat mana. Objek tu panjang fokus 10, dia berada 20. Objek tu nombor 2. Bila nombor 2, terus terbayang gambar ni nombor 2 sini. Nyata, songsang, dikecilkan. Terus jawab. Untuk soalan objektif boleh terus jawab. Jawapan lah. Kan? Tak payah lukis, tak payah apa, jawapan. Easy. And easy ke? Okey, itu nombor 2. Sama juga kalau ditanya nombor 5 pula. Okey, nombor 4 pula. Nombor 4, nombor 5 ciri dia sama. Kalau dia duduk belah sini. Belah sini adalah maya. Sebab cahaya memang pergi belah sana. Boleh? Cahaya pergi belah sana. Jadi belah sini ialah nombor 4, nombor 5 dia maya. Cikgu tanda dia dengan garis putus-putus. Boleh? Bila nampak garis putus-putus memang maya. So dia adalah maya. So dia, kau berarti dia ni sama tegak dengan yang asal. Nombor 5 pun anak panah ke atas, yang ini anak panah ke atas. Maka dia tegak. Kan? Tegak. Tadi songsang anak panah ke bawah. Sekarang tegak anak panah ke atas. 4, 5 sama. Cuma 4 ni terbentuk dekat infinity. Okey. Dikecilkan sama saiz atau dibesarkan. So ni nampak obviously besar. Kita lukis dia tu memang obviously besar. So, settle untuk yang pertama. Boleh? Untuk yang pertama, kita boleh tentukan ciri imej bagi mana-mana objek yang ada di hadapan satu kanta cembung. Boleh? Satu kanta cembung.
Ada soalan? Ada soalan? Cikgu juga akan save live ni. Oh, cikgu tak ada internet lagi. Cikgu akan save live ni dekat story, nanti boleh tengok sekali lagi. Kalau ada apa-apa masalah boleh DM cikgu, tak ada masalah. Kan? Kita nak bagi, kita hashtag memandaikan bangsa ya. Bagi semua orang Malaysia ni faham. Orang Brunei pun boleh faham insyaAllah. Kan? Okey, itu yang pertama ya. Yang kedua, cikgu buat tadi yang baru masuk, cikgu ni live terakhir untuk minggu ni sebelum Ramadan. Masa Ramadan cikgu akan keluarkan video-video saja dekat YouTube channel. Jadi boleh subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video. Dan sambil-sambil tunggu buka puasa, boleh tengok dalam video-video dulu. Bermanfaat insyaAllah. Kan? Bermanfaat insyaAllah. Okey, settle. Ada soalan tak? Ada soalan? Ini kaedah yang pertama. Jadi lukis gambar ni untuk jawab soalan objektif split second. Kan? Sub macam tu dah dapat jawapan. Sub macam tu dapat jawapan. Jangan salah sub. Salah sub, salah pula jawapan ni. Boleh Boleh. Okey, settle. Cara yang kedua, dia ada 3 cara sebenarnya. 3 cara. Cara yang kedua ialah menggunakan lukisan berskala. Boleh kita panggil ray diagram. Gambar rajah sinar. Gambar rajah sinar. Ray diagram. Gambar rajah sinar. Cikgu padam yang ini. Cikgu harap cikgu boleh settle dalam masa 10 minit. Kalau tak, kita sambung dalam video. Boleh? Okey. Gambar rajah sinar. Cara yang kedua ya. Dia ada 3 cara. 3 cara ke 4 cara ke semata-mata nak tahu ciri imej ni. 3 benda ni dia nak tahu. Bukan kata kalau ada 3 cara nak tahu benda-benda lain, tak. So kalau awak dah tahu cara A ni, awak dah tahu imej dia dekat mana, cara lain untuk proof dia jawapan awak je lah. Kalau dia suruh menggunakan cara kedua ataupun menggunakan gambar rajah sinar, awak dah tahu dah mana ciri imej yang awak dapat. Maka gambar rajah sinar awak tu untuk proof kan, buktikan jawapan awak je lah. So awak boleh adjust lah sikit. Sorry lah cikgu bagi tahu ni. Kan? Boleh adjust lah sikit jawapan awak tu supaya sama dengan yang awak hafal tadi lah. Kan? Otak dah bakar. Kan? Bila dah sama ataupun sama dengan apa? Dengan ciri yang kita dah tahu. Contoh, dia objek dia duduk nombor 1. Ingat objek dia duduk nombor 1. Objek 1 lebih daripada 2M. Kita dah tahu nanti akan keluar imej dia nyata, songsang, dikecilkan. So gambar awak nanti mesti akhir sekali keluar benda tu lah. Kalau keluar yang besar, salah lah. Maksudnya kenapa? Kena adjust lah gambar awak tu, ada problem lah sikit. Ada something wrong lah. Kan? Adjust supaya memang dapat songsang, kecil dan songsang nyata, songsang dan dikecilkan. Boleh? Dapat idea? Okey, tengok yang pertama. Yang pertama lagi. Kaedah yang kedua. Kaedah B. Kaedah pertama, delta. Kaedah B. Kaedah B guna gambar rajah sinar. Bahasa Inggeris kata ray diagram. Okey, gambar rajah sinar. Dia ni, gambar rajah sinar ialah kita kena lukis gambar rajah ni secara berskala. Dia ada 3 lukisan ataupun 3, kita sebut 3, ya Allah, 3 sinar. Boleh? 3 sinar. Kita nak 2 daripadanya jumpa ataupun bersilang. So cikgu pilih 2 sinar terus. Tak payah 3, 2 sinar terus. Okey, tengok. Contoh contoh. Tapi lukisan ini kena berskala. Berskala means kena, kalau dalam periksa kena lukis ikut skala. Kalau sini 2 cm, sini kena 2 cm. Sini 2F 2F, 2F. Katalah objek cikgu duduk di 2F. Tengok, objek cikgu duduk di 2F. Boleh? Cikgu dah tahu dah. Mesti duduk kat 2F juga sama tinggi. Boleh? Cikgu dah tahu dah. Mana tahu tadi cikgu dah hafal. Bila cikgu hafal tadi cikgu masih cikgu lukis. Boleh? So macam mana kita nak buat? So tengok. Sinar dia ada 2. Bukan ada 3. Tapi cikgu nak tulis 2.
Sinar yang pertama ialah mesti lukis selari dengan paksi utama dulu. Boleh? Tengok ni buat ni. Selari dengan paksi utama, lukis. Pakai pembaris ya, lukis. Selari dengan paksi utama. Kena kat tengah-tengah kanta. Lepas tu pesongkan dia, bengkokkan dia kena pada F. Tengok kan? Boleh. Bengkokkan dia kena pada F. Guna pembaris ni, guna pembaris. Sap. Kena pada F. Satu. Boleh? Ni sinar yang pertama. Sinar yang kedua. Sinar yang kedua, kalau dia melalui tengah-tengah, optical center. Tengah-tengah tu, dia tidak akan terpesong. Tidak akan terbias. Boleh? So, macam mana dia tak terbias? Tengok. Guna ni, sama. Sam. Allah. Guna pembaris ya. Saya tak ada pembaris. PKP. Apa guna pembaris? Kena pada O tu dia tidak akan terbias. So, kita nampak dia ada titik bersilang sini. Bersilang sini, daripada atas, daripada paksi utama, lukis satu anak panah, kena tempat bersilang. Itulah image. Kalau lah awak bersilang tu tak cantik, adjust lah awak kena ni. Mungkin awak punya garisan tu tak betul. Pastikan dia kena kat sini. Kenapa? Sebab kita dah awal tadi, cara yang A tadi, kita dah tahu mana image yang terbentuk. Apa image dia? Apa nak susah ya? Kan? Kanta ni tak susah pun. Boleh? Oh, dekat IG tak ada ada. Kat sini je tak ada internet. Cikgu buat contoh satu lagi. Boleh? Kita dah tahu dah tadi ya, kita dah tahu. Contoh satu lagi. Ni sinar yang pertama, sinar yang kedua. Cikgu buat contoh satu lagi. Cikgu buat 3 contoh tempat ni. Contoh satu lagi. Boleh ya? Biasa ataupun latihan awak kena pakai pembaris lah. Cikgu kata cikgu duduk ataupun objek cikgu duduk dekat sini antara F dengan 2F. Okey, objek ni nombor berapa? Nombor 3 kan? Nombor 3 tadi. Kan dalam gambar tadi objek nombor 3 dah tahu dah. Nombor 3 mesti dia akan jadi belah sana besar. Betul? Belah sana dan besar, belah sini dan besar. Tengok, awak baru setengah minit tengok dah ingat. Setengah minit. Baru 10 minit tengok dah ingat. Okey, so kita buat macam biasa juga, buat-buat tak tahu. Okey, satu. Selari dengan prinsipal axis, selari dengan paksi utama, kena dekat sini, kena pada F. Satu. 2. Kena pada O ni. Kalau buat betul-betul dia akan jumpa. Tengok. Dapatlah image dia. Dia akan jadi lebih besar. Boleh? Dia akan jadi lebih besar. Boleh kan? Kan? Faham kan? Muhammad Syafiq Effendi join. Hai. Okey, last sekali. Belum dia habis ni, last sekali. Kalau dia duduk antara F dengan sebelum F, dia kata, itu jadilah sebab duduk belakang. Kalau duduk depan, sabar. Jadi insyaAllah. Tak jadi F duduk sini. Sama juga. Tengok macam mana. Pertama, untuk apa? Sekali lagi, untuk apa kita lukis-lukis ni? Nama dia gambar rajah sinar. Sama juga untuk tahu ciri image yang terbentuk. Tapi kita dah buat tadi tadi, kaedah yang pertama tadi, kita dah tahu siap-siap dah ciri image yang terbentuk. Kalau sini, ingat lagi apa image yang terbentuk? Image akan terbentuk belah sini, betul? Maya.
tegak dan dibesarkan. Ini image nombor, objek nombor 5 kan? Ada gambar tadi kan? Yang terlepas live ni boleh tengok dekat save live dekat Instagram ataupun boleh tengok dekat YouTube Focus Physics Channel. Kali tu cikgu uploadkan cikgu punya video. Boleh subscribe dan tekan butang loceng lah. Okey, tengok yang ketiga. Ni yang kaedah yang kedua nak suruh gambar Raja Sina. Dia pun tanya lagi, dia kata, "Boleh tak saya tak nak belajar gambar Raja Sina?" Tak boleh tak. Sebab apa? Sebab ada perisa dia nak dengan menggunakan gambar Raja Sina. So kena lukis juga gambar Raja Sina. Boleh. Tapi yang awal tadi sangat-sangat membantu. Idea dah ada. Kat mana image dia terbentuk? Cantik cikgu lukis, senang faham. Ya Allah. Cantik cikgu lukis Cikgu pertanyaan nombor 2, pertanyaan melukis tu. Peringkat tarikan. Okey, nombor 2 tengok So, sini, dia duduk sini. Pertama, selari dengan prinsipal axis, selari dengan paksi utama kena pada F. Itu standard. Cikgu ni kalau pakai pembaris lagi cantik ni. Okey, yang kedua, kena pada O ni dia tidak terpesong. Cuma kalau dalam kes ini kalau perhati, dia ni akan jadi makin besar, makin besar, makin besar. Tak bersilang. Betul? Tak bersilang. So macam mana buat? Tadi kita pun dah tahu memang dia tak akan bersilang belah sini. Idea kita dah ada kan? Itu penting dia, kita dah tahu yang cara yang pertama tadi. So apa kita buat? Kita cuba sambung belah belakang. Kita buat titik-titik betul-betul. Oh, ya last sekali dia bersilang dekat sini. So inilah image dia. Image dia belah sini kita kata dia maya sebab cahaya sepatutnya pergi belah sana. Tempat yang cahaya pergi memang sepatutnya image terbentuk. Kan? Ini tak sepatutnya cahaya duduk belah sini. So dia adalah maya. Maya apa maksud maya? Not form on the screen lah. Boleh? Kalau nyata terbentuk pada screen. Itu takrifan dia. Okey, so belah sini tengok apa? Maya, tegak dan dibesar. So kita dapat sebenarnya hari ni maintain cikgu macam dulu. Cikgu yang maintain. Hashtag memandaikan bangsa kan. Apa-apa pun kita nak maintain bagi semua orang faham insyaAllah. Kalau at least faham fizik macam cikgu faham pun dah cukup baik. Cikgu pun tak faham sangat pun, tapi dah cukup baik lah. Kalau lebih faham, lebih bagus. Ramailah yang lebih faham ini. Semua yang komen-komen ni semua lebih faham. Semua engineer besar kan. Okey, so settle. Yang dah tak gelabah kan? Yang awal tadi kita gelabah, cikgu fizik ni ataupun kanta ni susah lah, bab cahaya ni susah lah. Sebab apa susah? Tak tahulah, saya nak gelabah dah kejap. No, kan? Hari ni dah settle masalah tu. Hujan kat luar. Settle masalah tu, iaitu dengan baik-baik ya. Hari ni kita bincang bab kanta dalam bab cahaya. Pertama, dengan betul-betul yang sebut ni. Hari ni save ni. Save tu save lah kan. Pertama, kita kena tahu dulu yang kanta ni dia nak tanya tu pasal apa. Dia nak tanya ciri image yang terbentuk. Boleh? Ciri image terbentuk. Ada berapa ciri image ni? Ada 3 ciri ni je. Sama ada nyata atau maya, tegak atau songsan, kecil, besar atau sama saiz. 3 tu je dia tanya. 1. 2. Image terbentuk tu image apa? Image bagi objek yang ada depan kanta. Ada kanta, ada objek depan dia. Macam mana image terbentuk? Tu je dia nak tahu. Kalau tak ada objek, tak ada objek, tak ada image. Kalau ada juga image, tu hantu. Hantu tak ada objek, ada image. Hantu. Kalau ada hantu, lari. Okey tak? Okey, itu satu. Jangan tanya. Okey, yang kedua. Macam mana kita nak tahu ciri image ni? Cikgu pun bagi hari ni 2 cara. Cara yang pertama, daripada gambar raja awal tadi. Kita dah buat siap-siap gambar dia. Ada 5 kemungkinan dia objek berada depan kanta. Lebih daripada 2F. Ada pada 2F. Ada antara F dengan 2F. Berada pada F. F tu titik fokus ya. Awal tadi cikgu dah beritahu. Boleh tengok balik live ni. Dan sebelum F. Ada 5 kemungkinan. Bukan ada 20 pun. Ada 5 kemungkinan.
Boleh. So setiap satu kemungkinan tadi cikgu dah buat image dia kat mana. So ada gambar tu, cikgu kata lukis 5 kali dah cukup. Dah ingat dah insya-Allah. Okey. So gambar tu penting kenapa? Idea awal. Kat mana image terbentuk nanti? Daripada gambar tu kalau paper 1 dah boleh jawab dah. Kan split second dah boleh jawab dah. Image tu apa ciri-ciri image tadi. Cikgu pun dah cerita. Okey, dan yang ketiga ialah kita belajar hari ni ialah cara yang kedua melukis gambar rajah sinar. Boleh? Gambar rajah sinar ni dia ada kanta, dia ada paksi utama, dia ada F dengan 2F. Kita nak lukis kat mana image tu terbentuk supaya dapat ciri image juga. Boleh? Pusing-pusing nak dapat ciri image ni. So, bila kita lukis, kalau kita dah tahu cara yang A tadi, maka kita dah boleh agak. Lukisan kita mesti menjurus ke arah apa yang kita dah tahu dalam image dia. Lukisan A. Boleh? So, ada 3 sinar sebenarnya. Sinar 3, tapi kita nak 2 daripadanya bersilang. So, cikgu ajar 2. Cikgu ajar 2. Nanti awak ni ajar 3, awak tak tahu pula nak pakai yang mana. Guna 2. Boleh? Okey. Sebab cikgu suka 2. Cikgu suka yang 2 ni. Okey. So, kat mana? Pertama, selari dengan prinsip Aziz, dia akan pantul ataupun dia akan terbias kena pada F. Yang kedua, kalau melalui tengah optical center, dia tidak akan terbias. Straight. Jumpa bersilang 2 tu, kat situ image terbentuk. Daripada paksi utama, lukis anak panah ke titik persilangan. Dapatlah ini. Boleh? Okey, sampai situ dulu. Untuk live pada hari ini, cikgu harap video ini ataupun live ini ada manfaat. Tak perlu ramai orang pun tak apa, asalkan ada manfaat untuk ummah. Manfaat untuk bangsa. Hashtag memandaikan bangsa. Bukan GC, tapi menyampai dari hati insya-Allah. Sehingga kita jumpa lagi. Untuk Ramadan cikgu kata, tak ada live lagi sebab awak penat. Bukan cikgu penat, awak penat. Nanti awak nak dengar nanti. Masa makan pula nanti, macam mana? So, cikgu akan keluarkan video-video dekat YouTube channel, Focus Physics channel. Boleh subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video terkini insya-Allah. Sampai situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.